Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sambung pula pengajian kita kitab Syarh Baitul Maqulat bagi Syekh Allamah Ahmad As-Sujani rahimahullah taala. Hari ini kita akan nak masuk seterus selepas daripada Maqulatu Kam, kita akan nak masuk pula Maqulatu Idhafah. Kamar dia pula Maqulatu Matah dan juga Al-Aina insya-Allah pada pagi yang mulia ini. Tak lewatkan masuk kata musannif qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Wal mudhafu ay al idhafah. Wa hiya nisbatun aridatun li syai'i la tuqalu illa bil qiyasi li nisbatin ukhra kal ubuwati wal bunuwati wa kal kulliyati. Fa innal jinsa nahwal hayawani masalan la yuqalu illa binisbati ila amrin akhara wa huwa an-naw'. Makulah seterus pula iaitu makulah idhafah. Idhafah ni makna musannif kita bagi ta'rif ai wahia makulah idhafah iaitulah nisbatun aridatun, nisbah yang bahasa datar. Nisbah aridah ni nisbah yang datar. Setengah ulama yang nisbat mutakarrirah, nisbah yang adu gimari, adu berulek-ulek. Dah. Kita tengok musannif kita takrif nisbatun aridatun, nisbah yang datang li syai' bagi sesuatu. La tuqalu, tidak diretikan suatu saat itu illa bil qiyasi, malaikat dengan ukur, dengan kita ukur li nisbatin ukhra, bagi nisbah yang lain. Jadi kita tak retikan suatu, malaikat kena nisbah, kena reti hak lain. Berartinya satu benda dengan sendiri dia kita tak akan reti, tak akan dipaham. Malaikat kena faham satu lagi. Apabila duduk dua tu baru kita faham. Faham tu faham dua dah. Faham dua dah. Tu panggil idhafah. Sampai tu setengah orang yang akan nisbah mutakarrirah, nisbah pasal berulai berarti kena adu gimari dua pihak. Dia kena ada dua benda. Berarti satu benda kena gitu dengan satu benda lagi barulah kita faham satu ni. Dan apabila kita faham satu lagi kita faham automatik. Ya misalkan apa? Kal ubuwati wal bunuwati. Bapak. Sifat bapak nak bagi seorang itu bapak. Nak panggil seorang itu anak, nak atau pak kena ada anak, nak atau anak, nak panggil anak je kena ada pak. Berarti dua ni kena adu gimari. Kita faham pak, fahamlah satu lagi itu anak. Faham anak, fahamlah satu lagi itu pak. Berarti dengan sendiri dia seorang Zaid saat itu, si Zaid saat itu. Nak kata ada sifat bapak dia tu tak boleh panggil lagi dia. Malaikat kena ada anak. Dan juga seorang anak saat itu nak panggil anak sebab dia kena ada pak. Zaidun Abu Muhammad. Muhammad ibnu Zaidin. Ia balik ke. Sebab ini sebab mutakarrirah. Mutakarrirah betul. Muhammad Abu Zaidin. Zaidun ibnu Muhammad. Dia ulai-ulai betul kata. Ahmad zauju Fatimah. Fatimah zaujatu Muhammad. Suami isteri. Nak panggil
Kita nak panggil Muhammad tu zauj, tak dapat tidak, dia kena kahwin dulu. Kalau diri sendiri dia tak boleh panggil zauj. Begitu juga Fatimah saat itu kita nak panggil zaujah tak boleh. Malaikat yang kena kahwin dulu. Boleh panggil zaujah. Apabila kita kata suami, kita ngerti atau mesti kena ada isteri. Ada isteri, suami. Berarti dengan sok tunggal tak ni dia tak ada. Begitu juga kakak. Kita nak panggil seorang anak kita seorang baru. Kita nak panggil kakak tak boleh dia. Apabila mari kita boleh pula yang kedua, barulah anak hak mula-mula tu boleh panggil kakak. Hak lepas pada dia tu panggil adik. Sebab kata kakak kena ada adik. Dia apabila kita panggil adik, dia kena ada kakak. Dia panggil nisbah mutakar dah. Kena berulang-ulang umur waktu. Dia tak boleh putus ke mari. Kalau putus soy, dia tak boleh panggil lah. Nak panggil kakak tak boleh. Kalau sore tu. Si Muhammad nak panggil kakak tak boleh. Apabila diperanak boleh lepas dari dia tu nama Ali. Jadi Muhammad tu kakak, Ali tu adik. Lagu tu. Nanti panggil idhafah. Begitu juga tinggi rendah. Kita nak kata si Muhammad tinggi dengan sendiri sore dia, kita tak boleh kata tinggi. Apabila mari seorang satu lagi, tentang Muhammad tu tinggi. Kenapa? Kerana seorang lagi tu rendah pada dia. Apabila kita kata rendah pada dia, Muhammad tu tinggi. Berarti tinggi rendah pun panggil umur nisbi idhafah juga. Dan kita nak tinggi, kena pergi adu soal lagi. Apabila kita pergi adu dengan seorang lagi, tinggi weh. Kerana dia Muhammad tu juga pergi adu dengan seorang lagi rendah. Kenapa? Kerana ada lagi orang tinggi pada dia. Kita kata Muhammad 17. 17 tinggi ke rendah? Tak boleh hoyak. Tak boleh kata, tak boleh hukum ke? Kita tengok. Mari saing dia tinggi 15. Muhammad tu hak 17 tu tinggi. Mari saing seorang lagi tinggi 19. Ya rendah. Berartinya tahdiri dia boleh panggil rendah. Tahdiri dia boleh panggil tinggi. Bila tu apabila kita adu satu lagi. Apabila dua tak rendah dia, tinggi. Lepas tu kita adu hak tinggi dia, tu rendah. Tu dia panggil. Jadi tahdiri dia tu kita nak hukum tinggi rendah tak boleh. Apabila kita adu satu tu dia panggil idhafah. Panggil mustalah kita. Wakal kulliyati, seperti kuliah, segala kuliah. Yang ni kuliah khamsah kita mengaji kan. Ya misal ke apa? Fa innal jinsa, nak panggil jenis, sesungguh jenis. Nahwul hayawan. Contohnya hayawan. Kelima hayawan tu panggil jenis. Bila tu? Nak panggil jenis tu bila? La yuqalu, tidak digertikan kata hayawan tu jenis. Illa binisbati ila amrin akhar. Apabila malaikat dengan nisbah kepada benda yang lain. Mana? Wahwa ay amr akhar nau. Jadi kita nak kata hayawan tu jin binisbati lil insan. Yang nak kata gitu. Maulah panggil jenis hayawan tu. Kelima hayawan tu. Kita kata jinsun. Kita kata jinsun tak boleh aku tu. Ia kena kait. Jinsun binisbati ilal hayawan. Binisbati ilal insan. Barulah kena kata panggil cara cakap pewak apa. Kerana hayawan semata-mata hayawan tu kita nak ukur jenis tak boleh. Sebab ia kena adu. Sebab apa? Sebab kalau kita tilik kepada namin di atas, jisim dengan namin, yakni yang subuh, berarti bukan hayawan tu. Kalau kita tilik kepada namin di atas, hayawan pada ketika tersebut dipanggil nau. Hayawan tu. Kelima hayawan ni. Bila panggil jenis? Binisbati lil insan di bawah. Dan juga kalau kita tak tilik kepada insan di bawah, tilik namin di atas. Berarti dia tu nau bagi namin. Ikut tu pula. Sebab tu kita nak katanya hayawan jinsun dengan buti kat tu. Bagi orang reti tak apalah. Bagi orang reti dia tak boleh tahu jinsun tu bila. Binisbati dia insan. Bagi orang reti. Bagi orang tak reti jadi keliru. Kenapa? Sebab dia kata kita mula kitab ni hayawan jinsun. Kita mula kitab ni pula apa dah? Hayawan juga nau. Kok mana ni? Kok mana betul mana salah? Jadi orang tak reti dah. Bagi orang tak reti nak sebuah ilmu, mula-mula nak timbul fitnah. Gana le kitab ni kata hayawan tu jin. Jangan gana le kitab ni kata hayawan tu nau. Sebab orang mengarang, orang menulis dia betis kat tu. Hayawan nau. Hayawan jins. Itu kata. Bagi orang tu
Mung tak faham. Kenapa? Ya ni dia kata jenis ni. Kenapa? Kerana dia binisbati ilal insan. Ya nisbah kena takwil kena tambah. Kerana nisbah pada insan di bawah, barulah haiwan tu jin. Hak yang ni kata haiwan tu nau. Kenapa? Kerana ia tilik ke atas. Binisbati fauqahu, nisbah dengan atas dia, iaitulah wahwa namin, iaitu yang subuh. Baru haiwan ketika tersebut nau. Jadi tak berlaweh ni. Tak bergadah ni. Bila tak bergadah, kita kena nisbah tu. Nisbah gimana? Nisbah suku-suku tu. Jadi benda tu lah hukum lain-lain kerana nisbah lain-lain. Cik benda-benda. Supaya kita tahu Muhammad. Ia 3 wadik. Ali, Yusuf, Muhammad. Ali hak kakak, Suk. Yusuf yang kedua. Muhammad wasu. Yusuf tu. Kita tahu Yusuf kakak. Hak tengah tu. Kita kata Yusuf hak tengah ni tu. Yusuf kakak. Dengan nisbah Muhammad adik dia. Yusuf tu adik. Kerana Ali kakak dia. Jadi tadi dia boleh kakak lagi, adik lagi. Kena tilik lah. Yusuf tu adik. Yang ni adik bagi Ali. Yusuf kakak. Yang ni kakak bagi Muhammad. Barulah dia tak boleh. Dia panggil nisbah. Dia panggil idafah. Dia kena sandar. Sandar tu sandar ke tak ni? Itulah dia panggil makulatu idafah. Artinya makulatu idafah, kita nak payah dia, kena payah satu lagi, barulah timbul sifat saat ni tu. Sifat kebapakan, ubuah, bunuah, ukhuwah. Kita kata tu sifat ukhuwah. Bila tu? Kerana ada adik. Bunuah kerana ada pak. Bunuah kerana ada pak. Nubuah. Bunuah kerana ada pak. Ubuah kerana ada anak. Zaujiyah kerana ada pasangan, ada kahwin di mari. Itulah dia panggil makulatu idafah. Sedang padahal kalau kita tengok idafah ni, kadang-kadang idafah ia menyalahi dua pihak. Idafah ada dua. Kalau tengok aksam idafah ada dua. Idafah panggil mutakhalifah bai minal janibain. Tak serupa pada dua pihak. Pak dengan anak. Anak dengan pak ni tak serupa dua tu. Yang kedua pula kadang-kadang idafah al-mutamasilah supo minal janibain, supaya atas kawan. Muhammad sadiqul li Ahmad. Ahmad sadiqul li Zaidun sadiqun li Ahmad. Ahmad sadiqul li Zaidin. Hak tu panggil supo gimana? Muhammad kawan Zaid, Zaid kawan Muhammad. Maka kawan dia tak panggil sodako, nak panggil kawan saat ni tu, dia kena ada satu lagi. Dengan seorang diri atau kawan tak boleh. Begitu saudara. Muhammad saudara Ali, Ali saudara Muhammad. Dia panggil hak tu hak supo di antara dua pihak. Kita boleh tukar gimana? Muhammad akhu Zaidin, Zaidin akhu Muhammad. Dia supo. Kalau hak tak supo, Ahmad ibnu Zaidin, Zaidin Abu Muhammad. Tu tak super dua tu. Dan juga makulatu idafah ni dia boleh masuk gimari, boleh masuk hak kita tahu hak kaif. Hak kaif kemarin hak kita belajar kemarin kan. Boleh masuk kita kata seputar manih. Hak ni kita kata nisai madu lebih manis daripada sakar. Kita nak kata ni sama dia lebih manis dah. Ahla. Lebih manis. Bila tu? Apabila kita adu dengan sakar. Kalau kita tu semata-mata ni madu manis. Manis saja kita tak lihat. Kita tak boleh hukum tadi lebih manis. Kurang manis. Kita tak boleh kata. Kita kata kurang manis ataupun lebih manis tu bila? Kita adu hak salah lagi. Jadi nak ayat katanya idafah ni kadang-kadang pergi masuk juga kepada makulatu kaif. Dan juga kita kata makulah tu kam. Hak ni besar. Hak ni halus. Sebab kita katanya meja lebih besar pada kursi. Kursi lebih kecil pada meja. Meja tu kita kata semata-mata meja tu, kita nak kata besar lu tak boleh. Apabila kita kata meja lebih besar dari kursi, besar nasabah apa? Nasabah juzuk tu. Beberapa banyak mutasir dalam tu. Ataupun beberapa banyak yang kita boleh potong-potong sampai atau boleh besar tu.
Kursi lebih kecil kerana potongnya dia sikit nak sebuah dengan meja. Pahala kita pada meja lebih sedikit, lebih kecil pada rumah. Kok tu pula. Kerana apa? Kerana nak sebuah potongnya kalau kita terima belah bagi meja tu lebih sedikit pada rumah tu. Sebab rumah besar lagi. Nak ayat kata idafah yang masuk kat kambah kan masuk hak lain lagi. Habis setengah ulama ya bahas idafah belakang suk tak apalah. Hak tu sebagai kita buat faham seperti lalu. Jadi idafah boleh masuk pada kaif, boleh masuk kambah kan masuk lain pada mata, aina, wat dan sebagainya. Jadi kita nak kata lebih mani. Sebab mani tu makulah tu kaif. Dia panggil kaifiyah nafsaniyah. Merah, lebih merah. Hak ni putih, bersangat putih. Putih yang duk di kertas lebih bersangatan daripada putih yang duk di gading gajah kita kata. Putih kata putih sembuh. Gading gajah putih nak kuning putih juga. Kita nak kata putih sembuh putih. Bersangatan putih tu kena adu yang lain. Kalau semata-mata diri dia tak boleh kata kata. Bersangat kurang tak boleh. Sebab itu kalau kita dah kurang bersangat tu kita ketir tu kepala kita tak ada dah benda lain dah. Kita kata ni besar ni. Besar tu kita ketir tu. Besar kecil tu kena ada dah kepala benda lain. Kita nak adu dengan benda lain. Kalau semata-mata diri dia nak ukur besar kecil tak boleh. Nak ukur besar kecil tak boleh. Apabila kita adu benda lain tu panggil makulah tu idafah. Mata ni apa makna dia? Husulu syai' fi zaman. Hasilkan suatu pada masa. Kakau ni kusuf fi syahri kaza au sa'atin kaza. Sumya bil mata li buku'i fil jawabi mata. Hasilkan suatu, hasil makna wujud. Adakan suatu pada masa. Hasil makna wujud. Husul bermakna wujud. Hasilkan ada. Kita tak hasilkan ada dan hasil ataupun adakan sesuatu di dalam masa. Seperti keadaan kusuf. Gerhana apa ni? Gerhana bulan pada bulan kia, pada jam kia. Pada syahrul kaza, syahrul muharram ke, sa'atu atau sa'atu wahidah ke. Kita kata contoh. Sumya bil mata, dinamakan mata kerana apa? Li buku'ihi, kerana berlakunya sesuatu fi jawabi mata. Pada jawab soalan bagi mata. Bila berlaku gerhana bulan? Bila engkau nak musafir? Bila kawan engkau nak datang ke sini? Kita jawab. Pada tanggal, pada bulan. Itu dipanggil mata. Kalau gitu tepat haduk bahasanya zaman. Kelimah zaman tu nak. Zaman di sisi falasifah, iaitulah harakatil aflak, gerak bagi segala falak, gerak bulan bintang. Itu di sisi falasifah. Setengah kata hak tu kebanyak boleh kata hak tu lah. Ada lagi Syria tu. Ada pun hak tu masyhur harakatil aflak, gerak segala falak. Ada posisi mutakallimi. Sebut tu mutakallimi iaitu makin dua. Ahli sunnah dan juga Mu'tazilah. Makna zaman ialah mutajaddidun ma'lum yuqaddaru bihi mutajaddidu mubham. Izalatan bukan. Mutajaddidun ma'lum yuqaddaru mutajaddidun majhul. Ataupun mutajad mubham inilah li izalatan li ibhamihi. Maknanya mutajaddid makna baru. Mutajaddid ni baru benda maklum. Baru mutajaddid benda hak terima baru. Duk baru semua tapi maklum. Yuqaddaru diadukan dengannya dengan muqaddam maklum mutajaddid mubham. Benda mutajaddid benda duk sentiasa duk membaru semua tapi hak mubham. Wa apa kena adu, wa apa boleh yuqaddar izalatan li ibhamihi, kerana nak menolak, kerana supaya menghilangkan li ibham, duk keliru. Contoh
Kita katanya, kita buat soalan. Kita katanya, bila datang Zaid? Datang Zaid tu bila? Kita buat soalan. Zaid mari bila? Mata ja'a Zaidun? Kita jawab hina tulu'i syams. Ketika naik matahari. Lepas tu nak we pahal dengan mutajadid maklum. Maka mutajadid maklum pada contoh tersebut iaitu tulu'i syam. Tulu'i syam ni maklum. Kita tahu dah kata naik matahari. Matahari tu naik mata. Matahari tu. Kita buat contoh. Mutajadid maklum ni naik matahari. Dia adu dengan apa? Dia adu dengan mutajadid mubham. Mana mutajadid mubham? Iaitulah maji Uzaidin. Zaid mari. Maka Zaid mari saat ni tu. Benda tak syarat. Benda mubham. Boleh jadi mari, boleh jadi tak mari. Maka kita adu. Di antara bila Zaid mari? Ketika naik matahari. Jadi naik matahari tu hak maklum. Zaid mari benda tak syarat. Maka kita adu dua tu. Kita adu dengan tulu'i syams dengan maji Uzaidin. Dua perkara tu. Tu dua perkara tu saya panggil umur nisbiyah. Masuk daripada umur nisbiyah lakon ni. Lepas pada makulatul idhafah hingga akhir panggil umur nisbiyah. Kena adu. Ya kena adu. Berarti kena ada dua benda. Kalau satu benda tak ada. Di antara naik matahari tu panggil mata tu. Dengan memari Zaid dua perkara ni. Maka dua perkara tersebut ada sekali dua tu itu dipanggil zaman. Maka zaman di sisi mutakallimin amrun i'tibari. Benda kira-kira saja. Sebab tulu'i syam itu naik matahari. Maji Uzaid, Zaid mari lain. Kita pergi adu kali dua tu, duduk sekali dua tu. Mata ja'a Zaidun hina tulu'i syam. Kita jawab aku tu. Lagu tu lah panggil zaman. Berarti zaman benar iktibar kira lagu ni. Kira di antara kata Zaid mari dengan naik matahari itu dipanggil masa. Berarti kita makhluk tak lepas lagu tu, tak lepas benda lagu ni makhluk. Bila mu nak musafir hari Jumaat, berarti kita tak lepas lagu tu. Tak lepas kena adu dua perkara. Pukul 1 aku nak pergi situ. Berarti dua perkara lagu mana? Dua perkara hak maklum. Dua perkara, satu perkara benda maklum, satu perkara lagi benda mubham, benda tak syarat. Aku nak pergi situ supaya kita buat hari je kita buat contoh. Pukul 5 aku maya subuh. Pukul 5 tu syarat maklum. Maya subuh boleh tentu lagi boleh hari maya pukul 5, boleh hari bukan pukul 5. Bukan ni aku nak pergi matang. Aku nak pergi kerja. Bukan ni tu maklum. Pergi kerja tu mubham, boleh hari tak pergi, boleh hari pergi. Pukul 7 aku nak makan nasi. Pukul 7 tu maklum nak makan nasi, boleh hari makan, boleh hari tak makan. Pukul 10 aku nak rehat. Pukul 10 tu maklum cerak berlaku pukul 10, tapi nak rehat tu boleh hari rehat, boleh hari tidak rehat. Pukul 1 aku nak maya zuhur. Jadi pukul 1 tu nyata maklum nak maya zuhur, boleh hari semaya pukul 1, boleh hari tak semaya pukul 1. Pukul 3 aku nak balik. Pukul 3 tu maklum nak balik saat ni tu boleh hari berlaku, boleh hari tak berlaku. Kerana apa? Kadang-kadang pukul 3 aku tak boleh kelik weh, kena pergi kok lain. Tu boleh kata berlaku tak berlaku tu. Pukul 5 aku nak pergi ziarah. Jadi pukul 5 maklum pergi ziarah, boleh jadi berlaku tak berlaku. Pukul 7 malam aku nak makan nasi. Pukul 7 malam maklum makan nasi, boleh jadi berlaku tak berlaku. Pukul 10 aku nak tidur. Pukul 10 berlaku maklum aku nak tidur, boleh jadi tidur, boleh jadi tak tidur. Jadi sebut kata kita ni tak lepas lagu tu hari kita. Sebut tu makhluk lagu tu lah. Mutajadid maklum dengan mutajadid mubham. Lagu tu setengah kita yang panggil mutajadid majhul, hak tak cerak, majhul tak tahu. Tu. Atau mutajadid mauhum. Ada juga aku tu, waham. Dah.
Jadi nak kata kita tak lepas lagu tu hari ya kita. Kita lagu tu Tuhan munazzah, maha suci. Tuhan bukan lagu tu. Tuhan tak kait dengan masa sebab Tuhan bukan lagu tu. Bukan pasal kata pukul 1 pergi sini, pukul 2 buat gini, lepas zuhur lagu ni, lepas asar buat gini, lepas maghrib lagu ni. Bukan lagu tu Tuhan. Lagu tu kita. Apabila kita kira lagu tu lah, jadi masa ni amrun iktibari. Bukan pasal benda boleh sentuh pecah limo. Kita tak boleh dengar, tak boleh nampak, tak boleh sentuh, tak boleh rasa, tak boleh tak bau. Makna tak lah sentuh pecah limo. Jadi masa isi mutakallimin amrun iktibari. Si hukama, apa isi hukama? Harakatil afla. Jadi ada kerana dia kira di falak tu. Falak tu ada, tapi tu diisi hukama zaman benda maujud. Situ. Kita seterus pula aina. Aina, ya mata gulawan dengan aina. Kita ni masa dengan tepat dengan masa. Kita ngaji ilmu fizik dah. Ya bahas juga tepat dengan masa ni. Fizik, ilmu berkaitan dengan makhluk dah. Ya bahas bab zaman dengan makan. Ainun ialah huwa husulu syai'i fil makan. Husul dengan makna wujud. Hasilkan sesuatu di dalam tempat. Saat ni masa. Kakauni Zaidin fil makan alladhi yakhussuhu au fis suq. Seperti keadaan Zaid pada tempat yang tertentunya, tentu akannya akan Zaid. Au fis suqi, ataupun keadaan Zaid duk kedai. Wa summiya ainan, dinamakan ainan liwuku'ihi, kerana berlakunya sesuatu fi jawabi aina, pada jawab soalan aina. Wa summiya bil kaun aidan, dinamo kaun juga. Kaun boleh panggil juga. Maka kaun ini istilah mutakallimin. Mutakallimin panggil kaun. Istilah hukama dia panggil aina. Jadi kaun istilah mutakallimin. Jadi makna kata hasil sesuatu pada tempat itu dia panggil maqulatu aina. Kalau gitu aina di sisi apa? Di sisi hukama ada dua, ada hakiki, ada ghairu hakiki. Hakiki ni makna kata hasilkan sesuatu pada tempat sungguh. Mana? Kita kata Zaid duduk dalam bilik dia. Duduk dalam bilik, duduk tak kursi dalam bilik. Tu tempat seperti. Kalau tempat hak ghairu hakiki, Zaid duduk dalam rumah. Sebut dalam rumah tu, kita buat soalan, ada kos di rumah tu dia duduk belakang? Dia tak duduk. Kalau dia duduk dalam bilik, dia tak duduk dalam. Kalau dia duduk dalam bilik tidur, dia tak duduk bilik tetamu. Jadi kena masalah lain. Berartinya, sungguh dia duduk belakang, tapi dia duduk belakang masa tu lah tidak. Sebab apa? Sebab kalau dia tidur bilik tidur, pada dia tidur tu, dia tak duduk bilik tetamu. Apabila dia duduk bilik tetamu, dia tak ada duduk pada bilik masak. Apabila duduk bilik masak, dia tidak duduk dalam bilik air. Kalau kita kata Zaid duduk dalam rumah, hak tu hak ghairu hakiki. Kalau sebut Zaid duduk atas kursi dalam bilik dia, hak tu hak hakiki. Zaid duduk atas kursi lah. Jadi tempat dia tu orang lain nak duduk tak boleh. Hak tu dikatakan istilah apa? Istilah aina. Dan apa? Di sisi astagfirullah. Di sisi hukama. Kama dia. Kemudian di sisi mutakallimin sebut tak aina ada apa? Si mutakallimin ni aina ataupun kaun ada pak. Isi dia. Kalau kita tengok lagi tak ada sebut tak ain ataupun kaun ada pak mana? Al harakah. Lepas tu sukun. Al harakah gerak, as sukun dia. Al ijtima' terhimpun, al iftiraq asing. Jadi gerak dia
hipun dan juga pada becek. Becek. Sebut kata gerak. Gerak kita kata gerak. Gerak ni hasilkan sesuatu pada dua masa, pada dua tempat. Kita gerak duduk sini. Ni, kalau duduk sini lah. Gerak di serah duduk sini. Berarti di antara duduk sini panggil gerak. Gerak ni hasilkan suatu kali pada dua masa. Berarti duduk sini masa lain. Dia pergi pula duduk sini masa lain. Wik nanti mana detik masa lain. Fi makan ni pada dua tempat. Ni satu tempat lagi dia. Dia duduk sini tempat lain. Itu panggil gerak. Husul syai' fi anain fi makanain. Kalau sukun dia guna hasilkan suatu duduk dia pada dua masa. Pada minit pertama, minit yang kedua duduk dia tu fi makanin wahid, pada tempat yang satu. Berartinya tu dia hasilkan suatu pada dua masa. Berarti minit pertama, minit yang kedua, duduk tempat tu lah, itu dinamakan diam. Al-ijtima', sebut tu ijtima' ni lagu mana? Hipon ni makna kata hasilkan dua perkara, dua benda. Pada dua tempat. Ni kita kata hasil dua benda ada dua tempat. Dua benda ni kalau dua betul pada dua tempat. Sebab kalih hitam tu tempat lain. Kalih hijau tu tempat dia suku khah lagi dia. Dua tempat. Kenapa panggil dua tempat? Tempat kalih hitam satu, tempat kalih hijau satu. Pas panggil ijtima' lagu mana? Benda yang ketiga nak seli tak boleh. Jadi kita nak seli tak boleh yang ketiga. Apabila kita nak seli benda yang ketiga tak boleh ni, itu panggil ijtima'. Hipung ni, panggil hipung ni ruang ni. Duk tepek. Duk hipung tu. Sebab apa? Sebab benda yang ketiga nak duk tak boleh. Kalau iftiraq, becek lah. Becek ni hasilkan dua benda pada dua tempat, tapi benda yang tiga boleh seli. Jadi kita ambil benda yang ketiga, kita sini. Itu panggil iftiraq. Ni di sisi mutakalimin sebut tak aina dapat al-harakah, as-sukun, al-ijtima', al-iftiraq. Habis kata. Kemudian makulah akhir pada pagi ni kita akan ngaji, iaitulah makulatul wad'. Wad'. Jadi wad'. Apa makna wad'? Masa kita panggil hantaran. Huwa hay'ah. Hay'atun hasilatun. Kelakuan yang hasil lisyai'i bagi sesuatu bisa babi nisbati ajza'i dengan nisbah, dengan sebab nisbah segala juzuk bagi sesuatu ba'diha ila ba'din, setengahnya ajza ila ba'din, juzuk yang lain pula. Wa bisababi nisbatiha, dan dengan sebab nisbah iaitu segala juzuk ilal umuril kharijiyah, kepada benda luar. Benda yang lain, benda luar. Jadi kena dua nisbah. Nisbah sama juzuk dia, nisbah luar. Dua ni. Lagu ni contoh. Kal qiyami, seperti berdiri. Maka wada', hantaran berdiri lagu mana? Wada' qiyam, maksudnya pala ke atas, kaki ke bawah. Kita kata pala ke atas, kaki ke bawah di sini panggil nisbah ajza ba'diha ila ba'din. Berarti tubuh badan kita, okey. Tubuh badan kita ni ada pala, ada kaki, ada tangan, ada perut kita tahu dah. Kita nak panggil diri tu bila? Iaitu pala ke atas. Hadap dah, pala ke atas, kaki ke bawah. Kena duduk nyacer kita. Yang nak duduk gini. Kiam kita duduk diri tekung kita. Hak ni ke atas, hak ni bawah. Lepas tu umur kharijiyah, guna boleh panggil umur kharijiyah. Pala tu kena hadap ke langit. Kaki tu kena ke bumi. Barulah boleh panggil kiam. Jadi dua lah. Dua kita nisbah. Pertamanya kita nisbah sama-sama anggota. Yang kedua kita nisbah hak luar pada anggota saat ni. Dia. Berarti nak panggil kiam tu bila? Iaitulah pala tu kena tinggi pada kaki. Pala tu kena duduk kena duduk tinggi pada kaki. Pas tinggi saat ni tu, tinggi kena hadap ke langit.
Pahala kita balik kat tu. Qiyam kita tak ada ke belakang qiyam. Kepala ke bumi, kaki tak langit. Tu tak ngik qiyam. Habis tu je kena umur, habis tu je kena kira ke umur kharijiyah. Takut kalau kita tak kira umur kharijiyah, diri yang kita diri sebenar dengan kita duk kepala ke langit dengan kepala ke bumi, takut kita peheh hak tu lah. Padahal itu tak boleh panggil qiyam lagu tu. Hak kepala ke bawah, kaki ke langit tak boleh panggil qiyam. Sebab itulah ulama ni kena kait juga nisbah kharijiyah. Dua. Supaya kita panggil qiyam, kena gambar kata kepala tu kena hadap ke langit, kaki ke bawah. Wal qu'ud. Duduk ni makna tu kaki kena lipat kaki tu. Kaki yang duk nyacir tu kena turun. Jadi itu dia panggil dia panggil duduk. Begitu juga kita tidur. Tidur ni palung kaki sama. Berartinya kena kira kharijiyah juga. Kharijiyah pun kena sama juga. Begitu kena kira juga. Kita tak boleh tinggal kharijiyah. Begitu juga sama-sama juzuk pergi mari. Sampai tu hantaran wad lagu mana kita kata? Hantaran qiyam lagu mana? Kaki hadap langit, kepala ke langit, kaki ke bumi. Sampai tu banyak kita ada dengar istilah wad'. Wad' tu lagu ni. Hantaran benda tu lagu tu, hantaran lagu ni. Berarti sebut atau wad' nisbah sama-sama juzuk bagi benda saat itu. Dan juga kita kena nisbahkan benda luar daripada apa? Luar daripada di ajza' saat ni tu. Seperti mana qiyam saat ni, berartinya kita kena adukan segala juzuk bagi tubuh badan. Berarti kena panggil qiyam tu. Kita gambar qiyam tu kepala jadi dingin nyacir. Kalau duduk tu jadi duduk stokor sikit anggota kita. Kaki lipat kita katanya. Dia panggil qu'ud. Lepas tu kepala kena hadap ke langit. Lepas tu kaki saat ni tu kena ke bumi. Tu panggil umur kharijiyah. Jadi pendek katanya makulatul wadi tak ada payah sangat. Oleh kerana makulatul wada, makulatul mil ada lagi 3 mil. Dengan fi'al 3 makna terlepas pada lepaslah pada makulatul aina hak ke belakang ni ya panggil tak ada. Bahasa dia tu tak ada banyak sangat dan juga panggil masalah iktiraf jawab pun tak ada banyak. Dia tak serupa kam, kaif, mata, aina. Ni khilaf. Pak jadi 5 makulah khilaf banyak. Jauhar, kam, kaif, mata, aina 5. Adapun mudhaf, wad, mil, fi' ataupun ain yaf'ala, ain yang fa'ila 5 tu khilaf tak banyak. Lepas tu iktiraf jawab pun tak ada banyak. Jadi tak ada. Jadi insya-Allah sekali muhadarah lagi kita akan khatam kitab kita ni Syarah Baitai Maqulat bagi Allamah As-Suja'i rahimahullahu taala. Maka sekarang ni saja pada pagi ni. Jadi pengajian kita makulat pada angkat ni saja. Wa fawdi amri ilallah innallaha sami'un bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.